Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama-sama saya Cikgu Nur Mazuna binti Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa, kita akan menjalankan eksperimen 3.3 yang terkandung dalam buku teks biologi tingkatan 4. Jadi, tajuk eksperimen pada hari ini ialah mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel haiwan. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan eksperimen kita hari ini, mari kita lihat dahulu alat radas dan bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen ini. Alat radas yang diperlukan ialah mikroskop cahaya, slide kaca, penitis, jarum tenggek, penutup slide kaca dan jubin putih. Manakala bahan-bahan yang diperlukan pula ialah darah ayam segar, darah tikus segar, larutan natrium klorida 0.15 molar, larutan natrium klorida 0.5 molar, kertas turas dan air suling. Untuk pengetahuan murid-murid, darah ayam segar yang hendak digunakan perlulah disimpan dalam larutan natrium sitrat bagi menghalang pembekuan darah. Walau bagaimanapun, hari ini cikgu juga akan menggunakan sampel darah segar dari tikus. Baiklah, dalam eksperimen ini, kita ingin tahu apakah kesan larutan yang berbeza, iaitu larutan hipotonik, larutan hipertonik dan larutan isotonik terhadap sel darah merah ayam dan sel darah merah tikus. Adakah sel ini akan meletus atau adakah sel akan mengecut ataupun mungkin sel tidak mengalami apa-apa perubahan? Maka, pernyataan masalah bagi eksperimen ini ialah apakah kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel haiwan. Hipotesisnya pula ialah yang pertama, larutan hipotonik menyebabkan sel mengembang dan meletus. Larutan hipertonik menyebabkan sel mengecut dan seterusnya larutan isotonik menyebabkan sel kekal keadaan normal. Manakala pemboleh ubahnya pula ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kepekatan larutan persekitaran. Pemboleh ubah yang bergerak balas pula ialah keadaan sel darah merah ayam dan sel darah merah tikus. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah suhu persekitaran dan jenis sel. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Kita akan perhatikan bentuk sel darah merah menerusi mikroskop cahaya. Caranya ialah langkah 1, sediakan 4 slide dan labelkan slide A, slide B, slide C dan slide D. Kemudian, titiskan setitis darah ayam pada slide A, kemudian tutup slide kaca dengan penutup slide kaca. Seterusnya, langkah 3, kita akan perhatikan bentuk sel darah merah menerusi mikroskop cahaya.
Bagi langkah 4 pula, titiskan setitis air suling pada permukaan slide B dan tutup slide dengan penutup slide kaca. Kemudian, letakkan setitik darah di sisi penutup slide kaca. Pada masa yang sama, letakkan kertas turas pada sisi penutup slide kaca yang bertentangan supaya darah ditarik merentasi bahagian bawah penutup slide kaca. Teknik ini dinamakan teknik pengairan. Bagi langkah 6, slide diperhatikan menerusi mikroskop cahaya dan bentuk sel darah merah dilukis dalam jadual. Murid-murid perlu pastikan lukisan adalah kemas, bersih dan berlabel. Bagi langkah 7 pula, ulang sekali lagi langkah 4 hingga 6. Gantikan air suling pada slide B tadi dengan larutan natrium klorida 0.15 molar iaitu untuk slide C dan larutan natrium klorida 0.5 molar iaitu untuk slide D. Semua langkah yang telah kita lakukan perlu diulangi dengan menggunakan sampel darah tikus pula. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh. Daripada jadual keputusan, bagi sampel sel darah ayam, slide A mengandungi sel darah yang berbentuk elips iaitu normal dan mempunyai nukleus. Sel darah merah dalam slide B berbentuk agak bulat dan mengembang dan akan diperhatikan telah mengalami peletusan yang dipanggil hemolisis. Keadaan ini berlaku kerana air suling bersifat hipotonik berbanding sel darah merah. Hal ini menyebabkan molekul air akan meresap masuk ke dalam sel darah yang mengakibatkan sel mengembang dan akhirnya meletus. Ini berlaku disebabkan juga oleh membran plasma adalah terlalu nipis untuk menahan tekanan osmosis yang terhasil dalam sel. Sel darah merah dalam slide C pula diperhatikan kekal dalam keadaan normal iaitu berbentuk elips kerana larutan natrium klorida 0.15 molar adalah merupakan larutan isotonik. Molekul air akan meresap masuk ke dalam dan keluar sel pada kadar yang sama. Maka tiada pergerakan bersih air merentasi membran plasma. Sel darah merah dalam slide D pula diperhatikan telah mengalami krenasi di mana sel telah mengecut. Ini berlaku kerana larutan natrium klorida 0.5 molar adalah merupakan larutan hipertonik. Ini akan menyebabkan molekul air akan meresap keluar dari sel secara osmosis dan akhirnya sel akan mengecut. Bagi sampel sel darah tikus pula, bagi slide A mengandungi sel darah yang berbentuk dui cekung iaitu normal dan tidak mempunyai nukleus. Bagi slide B, sel darah mengembang lalu meletus. Manakala bagi slide C, sel darah berbentuk dui cekung iaitu kekal normal seperti slide A.
Bagi slide D, sel darah merah mengecut iaitu mengalami krenasi. Daripada jadual, kesimpulannya, larutan hipotonik menyebabkan sel mengembang dan akhirnya meletus. Keadaan ini dipanggil hemolisis. Larutan hipertonik pula menyebabkan sel mengecut dan mengalami krenasi. Manakala larutan isotonik menyebabkan sel kekal berada dalam keadaan normal. Maka, hipotesis diterima. Baiklah, selesai sudah eksperimen kita pada hari ini. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.